Hai, bertemu saya Malaysia Syirul. Dalam video saya pada kali ini, saya nak kongsi 10 langkah bagaimana kita nak bermula tulis dan juga terbit e-book. Ramai orang nak tulis e-book kat luar, semua takut-takut. Jangan takut. Bagi saya simple je, penulisan e-book ni amat-amat mudah, ringkas jika kita fikir ianya mudah untuk dilakukan. Tapi kalau kita asyik bina alasan, sukar, tak ada masa, tak tahu nak menulis, nak mula kat mana, selagi itulah kita tidak akan dapat siapkan buku elektronik kita yang pertama, iaitu e-book. Jadi, hari ini saya nak kongsi dengan anda semua 10 langkah yang bukan sahaja daripada saya punya pengetahuan, daripada hasil kursus-kursus saya join, bukan. Ini juga berdasarkan mana-mana program yang saya join, seperti saya anjurkan webinar, saya anjurkan workshop, penulisan e-book. Dari situ kita kenal dengan ramai kawan-kawan baru, kawan-kawan penulis, kawan-kawan yang baru nak belajar menulis. Dari situ bila kita kenal kawan-kawan ni semua, ini kita dapat pelbagai teknik. Dapat pelbagai teknik, pelbagai gaya, pelbagai pengetahuan yang lain, pelbagai pengalaman. Dari situ saya cuba jadikan satu teknik. Teknik. Jadi dari sini 10 langkah yang saya nak share pada hari ini dalam nota saya ini adalah berdasarkan inilah semua rangkumannya, bukan daripada ni pengetahuan saya daripada kursus saya join, tak. Dia rangkuman semua. Maknanya ini mungkin hasil daripada saya melihat kawan-kawan menulis apa semua kan. Jadi dapatlah 10 langkah ni. So langkah yang pertama adalah tentukan tujuan kita. Apa pun nak mula, kita mesti ada tujuan. Macam kita buat sesuatu mesti ada niat kan. So niat, tujuan, ini penting. Pertama, sebelum kita nak mulakan menulis, kita mesti ada tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita mungkin kita nak kongsi ilmu. Mungkin kita memang nak dapatkan keuntungan. Memang kita nak dapatkan duit. Sebab tu dalam temu ramah saya di dalam Tunas Cipta, majalah yang dikeluarkan oleh DBP, Dewan Bahasa Pustaka, saya cakap benda ni. Saya kata saya nak lahirkan ramai lagi penulis berminda usahawan. Itu niat saya. Bila saya menulis, itu niat saya. Saya nak jadikan diri saya usahawan dalam penulisan. Okay? Jadi kat sini, tentukan tujuan kita. Tujuan kita nak terapi diri kita, tentukan. Bila kita tentukan daripada awal tujuan kita, baru seronok kita menulis tu. Seronok bila kita menulis, kita ada tujuan. Tujuan aku memang aku nak hilangkan stres. Tulis lah. Jangan kita tulis jadi lebih stres pula. Nampak? Okay. Yang kedua adalah, tetapkan judul. Dah tahu tujuan, tetapkan judul. Judul ni penting, permulaan. Tapi jangan terlalu fikirkan judul sehingga tak mula-mula menulis. Tulis dulu judul, ada dalam 3 contoh tajuk yang kita nak tu, mulakan yang satu. Nanti bila sepanjang penulisan tu mungkin kita nak edit, nak tukar, nak modify sedikit dia punya judul, tak ada masalah. Yang penting, tetapkan dulu supaya kita boleh mula menulis. Okey, yang ketiga adalah buat sedikit penyelidikan, buat research sikit. Kena buat. Bila kita menulis, walaupun menulis kisah hidup kita, kita kena buat sedikit research. Okey? Nak cerita tentang sejarah keluarga, kena buat research lah. Research keluarga kita, pak long kita, pakcik kita, arwah atuk kita kena buat sedikit research. Okey? Yang keempat, bina struktur. Kena bina struktur penulisan kita. Maksudnya kalau macam saya selalu buat dalam saya punya kelas, saya akan berkongsi pada saya punya peserta. Saya kata struktur paling senang adalah kita kembali kepada yang asas waktu kita belajar di sekolah apa semua. Apa benda? Peta minda. Peta minda tu dah jadi struktur bagi saya dah. Ni saya punya pendapat lah daripada apa yang saya menulis apa. Saya tengok struktur ni kita tak payah pening kepala, kita fikir bermula daripada peta minda. Peta minda, kita pecah. Struktur lah. Isi kandungan dia apa. Kita buat dia punya sub topik. Okay? Sub topik ni penting. Sub topik ni. Ini akan kita boleh kembangkan idea kita nanti. Seterusnya adalah yang kelima. Pilih gaya penulisan. Gaya penulisan ni, saya selalu melihat gaya penulisan ni kita tengok audience. Target audience kita. Sasaran audience kita nak siapa. Ini akan menjadikan gaya penulisan kita. Jika kita nak target kepada kawan-kawan kita macam umur-umur sebaya macam kita, kan? Mungkin kita boleh dalam keadaan gaya bahasanya santai saja. Tapi kalau you nak pergi ke arah lebih akademik, lebih ke arah akademik pembelajaran, so laras bahasa je, gaya bahasa je mesti lebih agak serius, lebih fokus kepada topik-topik lebih ke arah pembelajaran. Okay? So gaya bahasa ni kita kena pilih. Nak cerita secara santai, gaya bahasa mudah kepada orang yang lebih tua. Sebab tu kita tengok dia penting, siapa kita punya target audience. Target pembaca kita siapa, sasaran pembaca kita. Okey, yang keenam,
Mula tulis. Jangan tunggu-tunggu dah. Bila kita dapat nombor 1, 2, 3 tadi tu, 4, 5, yang ke-6, mula tulis. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Mula tulis. Okey. Konsisten. Letaklah konsisten untuk harian berapa ayat nak tulis, berapa perkataan nak tulis. Tapi you must konsisten. Kita mesti konsisten untuk menulis tu. Kalau hari ni kita letak setiap hari at least 10 ayat. Konsisten 10 ayat. Letak juga sasaran mingguan. Bulanan berapa. Ini insyaAllah kita akan boleh siapkan e-book yang pertama ataupun yang seterusnya. Yang ketujuh, buat pemeraman. Ini saya belajar. Saya cakap permulaan ni. Apa yang saya kongsi ni adalah daripada hasil sahabat-sahabat, bila kita dah belajar menulis, kita pergi menulis, kita buat webinar, kita dapat semua idea ni. Macam yang perkara nombor 7 ni, pemeraman. Ini saya dapat daripada mantan editor majalah Anis Galeri Ilmu, itu Puan Shima. Okay? Bila saya cakap, kita mesti pemeraman. Lepas kita dah siap tulis, kita mesti peram je sekejap. Peram sekejap. 2-3 hari ke, seminggu ke, peram sekejap penulisan kita. Tinggal, jangan baca. Lepas kita dah peram tu, buka balik. Buka and then baca semula. Baru kita akan nampak apa yang tak kena. Tapi kalau kita dah siap tulis, kita terus check. Takkan jadi sebab kita takkan perasan lagi tuan-tuan. So biar, dan saya try benda ni memang betul. Lepas 2-3 hari kita tak buka laptop kita yang kita dah type, buka balik memang nampak macam-macam benda. Wah, tak cantik lah ayat aku ni, tak smart lah. Jadi kita buat pembetulan. Okey? Jadi buat pemeraman and then kita baca semula, kita akan nampak. Yang ke-8, barulah kita buat sedikit penyuntingan dan juga kita perbaiki. Jadi kita gunakanlah kepakaran penyunting-penyunting, editor-editor yang kita kenal. Okey? Kalau tak ada editor, komen dekat bawah. Nanti saya akan hubungi tuan-puan, saya bagi nombor telefon editor-editor yang kita kenal. Bagilah, kita kena upah lah, kena bayar lah. Boleh kita punya e-book tu berkualiti, bagus sebab ada penyunting. Dan apabila mereka dah menyunting, kita kena perbaikilah. Perbaiki apa yang kena murnikan, pemunian, perbaiki. Dan yang ke-9, baru kita terbitkan. Publish lah. Terbitkan, publish kan. Selepas dah publish, jangan duduk diam je. Yang ke-10, go for pemasaran. Dah publish. Publish bukan pemasaran. Waktu ramai yang jumpa saya, Zero, dah publish lah. Dah publish. Tapi tak ada orang beli pun lah. Saya tengok dia publish saja. Tapi tidak cerita. Tidak kongsi di Facebook. Tidak kongsi di media sosial. Tak kongsi dalam WhatsApp group. Macam mana orang nak tahu? Yang penting ke-10, buat pemasaran. Yang pertama, tentukan tujuan. Yang kedua adalah tetapkan judul. Yang ketiga adalah buat penyelidikan. Yang keempat, bina struktur. Yang kelima, pilih gaya penulisan. Audience target kita siapa. Yang keenam, mula tulis. Konsisten harian, mingguan dan juga bulanan. Ketujuh, buat pemeraman iaitu baca semula. Dan ke-8 adalah buat sedikit penyuntingan dan juga perbaiki balik apa yang kita perlu perbaiki. Dan yang ke-9 adalah terbit. Okey. Dan yang ke-10 adalah buat pemasaran. Tuan-tuan, saya doakan semua yang menonton video ini mendapat manfaat dan mula follow 10 langkah saya ini dan saya doakan tuan-tuan siapkan e-book yang pertama. Okey. Jika video ini bermanfaat, berfaedah, tolong klik like dan juga share, komen. Jika perlu komen dan juga share kepada kawan-kawan supaya ianya bermanfaat kepada kita semua. Jika ada mereka yang menulis daripada video saya yang anda share, kita pun kongsi pahala di situ. Pahala akan, kebaikan akan tersebar, kita pun dapat seorang sedikit pahala tersebut. Okay, teman? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe saya punya ni. Dah lama tak buat video lupa begitu. Siapa yang belum subscribe saya punya channel, pastikan tekan subscribe, tekan butang loceng kerana insyaAllah saya akan aktif semula dalam YouTube. Kebelakangan ni, lebih kurang 5-6 bulan kebelakangan ni, kita agak tumpu kepada pembangunan modul-modul di dalam company penulisan MAZA, banyak program NGO. Jadi saya tidak fokus kepada video YouTube yang secara peribadi macam ni. So tengok ujung tahun dah agak reda sedikit. Jadi bolehlah saya buat video. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel dan juga tekan loceng supaya anda dapat video terkini saya. Jaya ilmu, jaya ekonomi, jaya pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.